Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Pergerakan Hamas yang mentadbir Gaza tidak dapat membayar gaji 50,000 kaki tangan awam sejak Mei lepas. Antaranya disebabkan kelewatan geran bulanan yang sepatutnya diterima daripada negara penderma, Qatar, serta penurunan hasil cukai dan peningkatan perbelanjaan. Timbalan Menteri Keuangan Hamas, Auni Al-Bashar berkata, wilayah terkepung itu sedang mengalami krisis keuangan yang meruncing. Usaha sedang dilakukan untuk melunaskan pembayaran gaji yang berjumlah 34.5 juta dolar sebelum hujung minggu ini. Setiap bulan Qatar memperuntukkan 30 juta dolar kepada Gaza. Selain menampung pembayaran gaji kaki tangan awam, ia juga bagi membantu membiayai kos bahan api loji janakuasa elektrik. Sekurang-kurangnya 4 orang maut apabila bot yang membawa 40 penumpang karam di Sungai Buriganga dekat ibu negara Bangladesh. Menurut jurucakap polis Hassan Ali, bot itu dilanggar sebuah kapal kargo yang membawa muatan pasir berhampiran pelabuhan Sadargat. Belum dapat dipastikan jumlah sebenar mangsa terlibat. Bagaimanapun, Akhbar Harian Bengali Protom Alu melaporkan antara 25 hingga 30 orang dipercayai hilang. Operasi menyelamat dilancarkan melibatkan pasukan penyelam. New Delhi masih ditenggelami banjir walaupun air sungai Yamuna telah mula surut. Musim tengkujuh yang melanda ibu negara India sejak awal bulan lalu membawa taburan hujan melebihi 91%. Negara itu menerima 309 mm kadar curahan hujan sehingga bulan ini. Menurut Jabatan Meteorologi, hujan di kawasan tanah tinggi menyebabkan air sungai Yamuna meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 45 tahun. Kesatuan Eropah EU dan Tunisia menandatangani memorandum persefahaman mengenai migrasi, pembangunan ekonomi dan tenaga boleh baharu. Perkongsian strategik dan komprehensif itu turut meliputi bantuan keuangan yang dimeterai ketika Tunisia berdepan kritikan berhubung layanan negara berkenaan terhadap pendatang. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, usaha membantras serangkaian penyeludupan migran memerlukan kerjasama lebih erat. Begitu juga dalam operasi mencari dan menyelamat migran. Negara Afrika Utara itu merupakan laluan utama pendatang untuk ke Eropah. Sementara itu, pengawal sempadan Libya menyelamatkan puluhan lagi migran yang ditinggalkan di sebuah kawasan padang pasir. Mereka mendakwa ditinggalkan pihak berkuasa Tunisia tanpa bekalan air dan makanan. Kumpulan pendatang itu ditemui dalam keadaan letih dan dehidrasi. Mereka hanya menggunakan pokok renek untuk melindungi diri daripada suhu panas terik mencecah 40 darjah Celsius. Menurut anggota unit rondaan sempadan, migran tersebut ditinggalkan di kawasan tidak berpenghuni berhampiran Bandar Al-Asah dekat sempadan Tunisia, Libya. Jumlah migran yang diselamatkan meningkat setiap hari. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Amerika Syarikat 2023. Beregu lelaki negara Goh Sefei Nur Izzuddin Rumsani muncul juara. Lebih manis, ia merupakan gelaran pertama di rangkul mereka tahun ini. Dalam perlawanan akhir di pusat Mid-America Council Bluff, Iowa, pilihan ketiga kejohanan itu hanya mengambil masa 30 minit untuk menundukkan pilihan ketujuh Li Fengqi Li Fengzhen dari Taiwan 21-9, 21-10. Selaku juara, Sefei Nur Izzuddin membawa pulang $16,590 bersamaan $77,562. Kejohanan Terbuka Amerika Syarikat adalah yang pertama menampilkan pasangan ranking ke-53 dunia itu selepas mereka kembali bertandingan bulan lepas. Beralih ke kejohanan tenis Wimbledon, Carlos Alcaraz mencatat sejarah sebagai pemain paling muda merangkul kejuaraan dalam tempoh 37 tahun selepas menumpaskan juara 7 kali Novak Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 dan 6-4. Selama lebih sedekad, gelanggang Wimbledon dikuasai Djokovic. Akhirnya dominasi itu dipecahkan Alcaraz yang pertama kali mengungguli gelaran di Kelab All England. Ia juga merupakan gelaran utama kedua diraih pemain Spanyol berusia 20 tahun itu selepas menjuarai Terbuka Amerika Syarikat tahun lepas.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.